Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya, Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Kerajaan Sarawak akan memastikan kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana banjir monsun Timur Laut dipertingkatkan pada Januari tahun depan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pusat pemindahan mesti berada dalam keadaan bersih, selamat, tersusun rapi dan mesra kanak-kanak. Tiada lagi net-net ataupun jaring badminton, ya. Kemudian tempat makan juga perlu dikenal pasti tempat makannya. Tiada lagi misalnya kalau tempat makan dari atur susun ini tadi ditetapkan. Dan kita juga nak pastikan bahawa tempat pusat pemindahan sementara ini mesti child friendly. Jadi kita nak pastikan ada tempat untuk aktiviti kanak-kanak. Untuk aktiviti. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa lawatan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir monsun Timur Laut 2023-2024 di Pusat Pemindahan Dewan Sinaran Kampung Sungai Lumut di sini pada Sabtu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat itu menambah di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS telah menyediakan 29 pangkalan hadapan food banks di seluruh Sarawak untuk membantu penduduk kawasan luar bandar yang sukar untuk mengakses bekalan makanan di kawasan mereka. Kita juga, ya, terutama untuk kawasan luar bandar, kita sediakan apa yang kita panggil sebagai pangkalan hadapan. Food base, ya, pangkalan hadapan, di mana sekarang ini memang sudah kita bekalkan dalam tempat tersebut, ya, pangkalan hadapan bahan-bahan seperti makanan kering, ya, makanan kering, beras, minyak masak, gula, kopi, roti, kemudian lauknya, ya, dalam tin. Difahamkan sebanyak 627 buah pusat pemindahan telah disediakan di seluruh Sarawak yang mampu menampung kapasiti seramai 162,000 orang dalam satu masa. Seterusnya di Sibu, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Bakat 1 Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai mengingatkan masyarakat agar menolak sebarang anasi luar yang cuba untuk memecah belahkan perpaduan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Katanya keharmonian masyarakat berbilang kaum di Sarawak boleh dilihat di Kampung Nangka Sibu, di mana penduduk berbeza anutan agama masih boleh tinggal bersama dalam satu rumah tanpa sebarang masalah. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis sambutan Hari Krismas 2023, Anjuran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Nangka Sibu pada malam Khamis. Adun angka itu menambah adalah penting untuk saling menghormati antara agama yang berlainan. Tegasnya masyarakat berbilang kaum harus mengamalkan prinsip hormat menghormati antara agama supaya tidak wujud pergaduhan di antara kaum dan rakyat dapat hidup dengan aman dan damai. Sementara itu, Datuk Dr. Anwar juga berpesan kepada penduduk kampung supaya berjumpa dengan ketua kampung, kaunselor, pemancar, penghulu atau terus berjumpa dengan beliau sendiri jika ada masalah di kampung. Beliau turut menasihati masyarakat agar mengekalkan suasana bersatu padu di Kampung Nangka. Selanjutnya, rakyat negeri ini khususnya para penuntut institusi pengajian tinggi IPT merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak kerana telah membantu meringankan beban mereka membayar pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Ini susulan Kerajaan Sarawak telah menyelesaikan sebanyak 90.42 juta ringgit pinjaman para peminjam PTPTN di negeri ini. Tinjauan Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mendapati kebanyakan belia yang merupakan penuntut IPT amat berterima kasih di atas usaha Kerajaan Sarawak membelanjakan kembali hasil pendapatan negeri ini kepada rakyatnya. Kami berterima kasih dengan Kerajaan Sarawak sebab dengan usaha tu ya serba sedikit boleh membantu meringankan beban belia-belia di negeri Sarawak tu, meringankan beban hutang sida supaya dengan duit dia pun dapat dipakai untuk masa depan, untuk membantu anak-anak pelajar yang lain masa depan kelak. Terima kasih Kerajaan Negeri Sarawak kerana membantu kami membayar hutang PTPTN. Ini bukti Premier Abang Jo seorang yang berjiwa rakyat, dan saya berharap kerajaan akan terus menjaga kebajikan rakyatnya.
Saya rasa ini adalah usaha yang baik daripada Kerajaan Sarawak. Saya berharap semoga lebih ramai lagi pelajar lain melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi, seterusnya berbakti kembali kepada negeri ini. Ujarnya ini adalah bukti kerajaan di bawah kepimpinan Pimpin Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg komited dalam membelanjakan hasil pendapatan Sarawak kembali kepada rakyat untuk membawa negeri ini ke arah keamanan, kemajuan dan kemakmuran. Sementara itu, rakyat Sarawak berharap kerajaan negeri akan menyediakan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan kepada golongan belia melalui pelbagai projek yang dilaksanakan. Menyambut gembira pengumuman pendapatan sebanyak 13.1 bilion ringgit yang didedahkan oleh Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg baru-baru ini, rakyat percaya ekonomi Sarawak akan terus kukuh dan berkembang maju selepas ini. Harap kerajaan negeri dengan pendapatan 13 bilion tu dapat mewujudkan peluang-peluang pekerjaan lah, buat projek-projek yang boleh membuka peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di negeri Sarawak ni lah. Okay, sebagai rakyat negeri Sarawak, saya berharap kerajaan dapat mengekalkan momentum untuk tahun hadapan supaya dapat meningkatkan lagi hasil bagi negeri Sarawak, sekaligus dapat meningkatkan pendapatan bagi rakyat negeri Sarawak, sekaligus dia juga dapat membantu rakyat dalam memampankan dari sudut ekonomi, kesejahteraan, keselamatan, sekaligus dapat melahirkan infrastruktur dan persekitaran yang kondusif bagi semua rakyat negeri Sarawak, terutamanya dari sudut pendapatan dan gaji lah. Itu daripada pendapat saya. Alhamdulillah, sebagai salah seorang rakyat negeri Sarawak, saya rasa bersyukur dengan pengumuman Premier Sarawak baru-baru ini tentang pendapatan di Sarawak. Jadi saya berharap selepas ini negeri Sarawak terus maju dan makmur agar kerajaan kita dapat membantu membangunkan negeri Sarawak, khasnya penduduk di kawasan luar bandar, supaya mereka tidak rasa ditinggalkan, tidak rasa terpinggir dengan kemajuan ataupun arus kemodenan. Dengan meningkatnya pendapatan ini, saya harap Sarawak dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan gaji-gaji rakyat Sarawak supaya dapat mengurangkan beban rakyat, terutamanya membeli barang dapur, barang keperluan harian dan sebagainya. Seterusnya, konsert Borneo Star X Indo menampilkan persembahan yang memukau daripada artis antarabangsa dan tempatan bermula pada Jumaat. Bertemakan Pesta Pramalam Tahun Baru, konsert berlangsung dengan meriah di Kampung Budaya Sarawak itu bermula pada jam 7 malam dengan persembahan pembukaan daripada kumpulan tempatan Alu Alu Band. Selain itu, ia turut menyajikan persembahan kumpulan muzik metal tempatan Senseless yang turut menghangatkan lagi suasana pada konsert tersebut. Dalam itu, konsert ini juga menampilkan DJ terkenal dari Kuala Lumpur, Sarawak dan Indonesia seperti DJ Awang, DJ Len, DJ KCD dan DJ Alexis Grace. Hari kedua konsert bertemakan Sarawak Galau berlangsung pada malam Sabtu menampilkan 3 artis Indonesia yang terkenal iaitu Aris Idol daripada kumpulan ST12, Dadali dan Niji. Selain itu, penonton juga akan menyaksikan persembahan daripada Big Jam Band, Meruket dan DJ Kiyoshi sebagai persembahan pembuka. Pihak penganjur menyasarkan seramai 10,000 hingga 12,000 pengunjung hadir bagi menyaksikan konsert berlangsung selama 2 hari itu. Sekian edisi malam bersama saya Fiza Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan paparan aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung dalam Countdown 2024. #Seluruh informasi rakyat. Salam UKAS.